Dan lagi adalah segala sunat itu labanya. Sunat ni adalah keuntungan. Dan fardu adalah kepala modalnya, modal. Yang kita sembahyang 5 waktu sehari semalam, itu modal. Kalau ikut perniagaan, dia ada bahasa yang kata modal perniagaan. Kan? Takkan orang niaga tak mau untung. Kan? Maka untung daripada iaitu yang sunat. Niaga ni bila? Dia kata dulu sebelum Covid. Oh, sebelum Covid. Kalau sebelum Covid, lebih kurang 3 tahun. Ya, 3 tahun lah start berniaga. Berapa modal dulu? 5,000. 5,000 kalau 5,000 3 tahun, 5,000 modal 3 tahun. Ni dekat-dekat 15,000 ni. Dia kata tak. 3 kupang. Tu dia. Yang tu bukan untung. Yang tu bankrupt terus. Kan? Modal pun tak ada dah. Tinggal 3 kupang. Tapi dia kata apa? Dia kata tak lah. Kan? Kemah lagi. Kemah lagi. 3 tahun. Niaga 3 tahun. Kemah apa? Berapa lah? Dia kata 3,000. Duk main modal tu juga. Kan? Tak 3,000. Pusing-pusing 3,000 juga. Tak untung. Rugi. Kan? Dia kata tak rugi lah. Rugi masa umur kita. Dulu segak dulu kan. Dulu tak ada uban lah. Ada uban lah. Tak fikirnya tu. Duk main 3,000 juga. Tapi yang untung macam mana? Yang untung ya Allah tak dan setahun. Kan? Dia biar dia janakan duit dia daripada 1,000 jadi 3 dia jadi 9,000. Kan? Dia kata ni. Aku kira kemarin alhamdulillah lah berkat hang doa pada kita tak doa pun. Kita tak doa pun. Dia suruh kita doa, kita tak doa. Kan kita tak mau doa, lupa. Tapi kawan ni tak apa, lantak habis Aku suruh dia doa, dia doa tak doa lantak habis. Tapi bila dia dah untung besar, dia kata kat kita, terima kasih banyaklah. Ni aku nak bagi. Kita boleh terima tak duit dia? Ni berkat hang tolong aku dulu, padahal kita tak tolong. Berkat hang doa kat aku, kita tak doa. Berkat hang sembahyang hajat kat aku, kita tak sembahyang hajat pun. Aku untung besar ni nak bagi kat hang 1,000 ni. Berkat hang tolong aku. Boleh terima tak? Kita tak tolong dia. Terima, tak ada 1,000 nak tolak ke? Halal tak halal? Banyak kes macam tu jadi Jadi ceritanya apa dia? Bila orang suruh kita buat lah. Kan? Kalau dia buat hajat kat saya ni, kita buat hajat. Kan? Dia tak kata sembahyang hajat, kita buat hajat. Kan? Mangkit tengah malam, kakak nak subuh tu mangkit sat. Dia tak kata berapa minit. Kalau dia kata, ni tolong buat hajat sembahyang hajat kat saya 20 rakaat dalam tempoh sejam. Yang tu teruklah juga kan kalau kita nak buat. Tapi kalau rasa tak mampu abang, tak usahlah teruk macam tu. Suruh sudahlah insya-Allah aku buat. Macam tu. Jangan sanggup kena buat. Kan? Tapi tak biasanya apa dia? Tolong buat hajat kat saya macam tu kan. Kita insya-Allah buat terus. Kalau kita tak buat, tak buat kan, buat tak tahu apa semua. Selang berapa lama dia kata ni, kan, berkat tolong aku dulu juga. Kan. Boleh terima ke tak boleh terima? Kan, dia itu. Mangkit sebelum subuh sat saja, ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah berhajat, kan, supaya sahabat saya ni neganya sukses, jaya, maju, alhamdulillah rezekinya betul. Macam tu. Boleh nama dah hajat pun. Dia tak kata sembahyang hajat. Dia kata suruh kita buat hajat. Gitu je. Kan? Baik. Jadi, ini tuan-tuan. Apa dia? Iaitu sunat-sunat ni, jangan kata, alah, biasalah Ustaz. Bukan dosa pun kalau saya tak buat. Betul. Tapi rugi nisbahnya kalau berniaga tak ada untung. Rugi. Tapi ni dunia. Tak apa lagi. Yang kita duk menega-menega buka warung, kedai apa semua tu dunia. Yang ni jangan rugi akhirat. Rugi kat dunia ni boleh lagi nak cover. Ini macam mana bang? Nega macam mana? Jangan cakap banyak. Ni. Panas sampai keluar. Laki keluar menega balik, perempuan tanya terus lah. Kan?
Tengok lenggang ni mesti duit banyak masuk, lenggang lah. Kan? Hampir tengok kat kereta. Belungguk duk ada. Sakit hati ni. Tak apa. Nanti buat kajian. Kan? R&D dengan bini dia tengah malam. Gitu. Siapa abang nega punya, abang habak dulu. Macam mana? Mula abang start pukul berapa apa semua. Oh, abang tak selawat. Contoh. Ya, abang tak selawat. Kena selawat ke? Abang kena selawat abang. Kawan saya dia selawat sat ramai. Abang, itu contoh kan. Jadi ada juga penyelesaian dia macam mana kita nak ubah sikap sebagai ni dunia. Kan, strategi menega. Tak apa, kemarin tak apa nak jalan, tapi kan atok semula strategi itu jalan. Tapi kalau rugi di akhirat habis. Sampai sana nak patah balik kat dunia. Mana ada dunia dah. Nanti bila terjun dalam neraka lagi teruk. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia, kami nak beramal soleh semula. Tak dah lah apa nak unduk sampai ke dunia. Kita hari Selasa nak unduk ke hari Senin pun tak boleh dah. Masuk sampai ke alam akhirat sana nak patah balik kat dunia. Dunia pun dah tak ada dah, mau lipat habis. Jadi peluang-peluang Allah Ta'ala bagi kat kita ni kita rebut sungguh-sungguh. Kan? Solat fardu bagi elok sungguh. Solat sunat rawatib dia jaga betul-betul. Dan apa faedah orang yang berniaga yang tiada dapat laba? Apa faedah berniaga tapi untung tak ada? Niaga untung tak ada. Ustaz, kalau untung tapi tak berniaga? Tak berniaga tapi boleh untung. Kan? Apa maksud dia? Maksud duit masuk lah Ustaz. Duit masuk tapi tak berniaga. Tak boleh. Kan? Duit masuk ni bukan pasal berniaga sahaja. Kan? Tapi dengan cara yang elok lah. Dengan cara yang elok. Jangan cara-cara yang haram. Kan? Tapi macam mana duit masuk hang tak berniaga? Saya tak berniaga Ustaz. Saya pergi masjid lah. Pergi masjid. Kadang awal, kadang lambat. Tapi saya jaga waktu saya. Semayang saya kat masjid. Tiba ada satu orang. Dia kata, hai anak muda, ni pakcik nak bagi sikit lah duit. Dia tengok sejuk hati pakcik. Hati pakcik ni kadang-kadang bila panas, tengok muka hang sejuk. Nah lah ambil 500. Nampak? Yang tu tak ada masalah apa. Yang tu rezeki kita. Kan? Bukan pasal menega baru nak dapat duit. Tapi cerita di sini, kawan menega. Tapi tak ada untung apa. Apa faedah menega? Sebab apa? Sebab tujuan kita berniaga, kita nak keuntungan. Kan? Kita nak keuntungan. Kalaupun tak maulah Ustaz, banyak-banyak duit, tak apa. Janji kita dapat, kita untung. Lepas duit tu kita boleh sedekah, kita boleh tolong orang. Kan? Berapa banyak kisah-kisah yang kita dapat, sahabat-sahabat Nabi pun ada. Kan? Mereka ni berniaga, bahkan berniaga mereka ni Masya Allah. Jadi sungguh. Kan? Untung berlipat kali ganda. Tapi duit itu dibahagi-bahagi kepada fakir miskin. Kan? Kepada ibu-ibu tunggal, kepada orang-orang yang berhutang. Ni siapa-siapa yang berhutang sila beratok, sila mai sini. Siapa berhajat duit tak cukup mai sini. Kan? Ni kita akan bagi tambah duit nak beli apa silalah. Kan? Hasil dia pada perniagaan dia. Tapi dia berniaga tiap-tiap hari. Apa berniaga macam tu? Tak apa. Dia nak macam tu. Dia rasa satu kepuasan. Kan? Boleh duk tolong orang. Dia nak tolong orang macam mana kalau duit tak ada? Dia berniaga. Akhir dapat duit, dia tolong orang. Ada yang macam tu. Tapi tak ramai lah. Tak ramai. Kan? Biasanya bila dia berniaga, dia dapat untung. Untung tu dia jana lagi. Dia buka lagi projek dan sebagainya. Kan? Kerana fardu itu, Allah Subhanahu Wa Taala fardukan dia. Dan sunatnya itu, ia mendatangkan dirinya lagi menuntut dikasih dan diredanya akan dia. Dia buat fardu sebab apa? Sebab Allah suruh. Kalau dia tak buat, nayalah. Aku hamba, Allah suruh, aku buatlah. Tapi bila satu orang dia buat sunat, kan, ini lambang keredaan diri dia. Kan. Pasal apa? Pasal tanda dia cinta kepada agama. Sebab tu dia buat sunat.
Kalau aku tak buat, nayalah. Seksa duk ada, dia tengok ya Quran, berapa duk ada. Kan? Berapa duk ada ancaman-ancaman orang yang tidak solat. Fawailul lil musallin. Kan? Binasa, celaka orang yang solat. Kalau solatnya lalai. Kan? No lagi, tentang hukuman dalam neraka saqar. Kan? Kenapa kamu dilempar ke dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Depa jawab, kami tak sembahyang dulu. Kan? Tak mau ah. Duk kena lembah wil, duk kena neraka saqar, tak mau. Dia pun usolli sembahyang. Dan tapi kalau satu orang dia boleh buat sunat dia. Awal dia mai, habis azan dia pun sembahyang qabliyah. Terutamanya subuh. Ini yang terbaik daripada segala sunat. Iaitu sembahyang sunat subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat aja. Yang tu dia jaga, sehari yang zuhur pula. Qabliyahnya, ba'diyahnya, asar pula. Qabliyah sehari maghrib pula. Dia jaga, isyak dia jaga. Kan? Ini tanda bahawasanya dia ni betul-betul cinta dan sayang kepada sembahyang dia. Bukan kerana apa? Bukan kerana dia nak tampalkan fardu dia. Tadi kita kata, ini rawatib dia akan tampal kekurangan atau cacat cedera fardu. Bahkan dia buat ini kerana apa? Kerana apa yang Nabi buat. Apa yang Nabi buat. Fardu Allah Ta'ala suruh. Sunat ni Nabi buat. Kan? Dan Nabi pun kata sendiri. Nabi kata apa? Nabi kata, barang siapa nak bagi Allah Ta'ala sayang ke dia, maka ikutlah sunnah aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kan? Kalau kita boleh sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam, Allah suruh. Kan? Kita buat sebab kita hamba, Allah suruh. Tapi kalau siapa boleh buat rawatib, qabliyah, ba'diyah, ini tanda dia sayang ke Nabi. Kan? Bukti cinta dia, ni salah satu bukti cinta dia dengan Nabi, maka dia jaga sembahyang rawatib. Pasal kerana dia ikut Nabi, Allah Ta'ala akan sayang ke dia. Begitu. Dan ni kita sekarang berada pada bulan Rabiul Awal. Nanti Ahad ni mulalah sambutan di sana sini. Sambutan keputeraan Nabi SAW ni pun jadi isu kalangan ilmuwan kita. Yang apa sambut ni kelahiran Nabi ke atau apa sambut kematian Nabi? Kan? Apa sambut apa yang sebenar ni? Kan? Apa sambut kelahiran ke ataupun apa sambut kewafatan Nabi? Tarikh ni, kan? Akhirnya kita pun pening nak menjawab isu. Tapi kita selama ini macam itulah. Kalau 12 Rabiul Awal, inilah tarikh yang mulia yang kita sambut sebagai keputeraan baginda Nabi Muhammad SAW. Namun di sana ada perbincangan di kalangan ilmuwan. Tarikh itu tarikh kematian ataupun tarikh kelahiran. Dibahas. Begitu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Apa yang penting? Tunjuk cinta kita kepada Nabi dengan melakukan apa yang Nabi buat. Apa yang ada pada sunnah-sunnah Nabi, fokusnya iaitu tentang solat. Apa dia? Iaitu rawatib. Iaitu rawatib, sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Dan sungguhnya telah datang bahawasanya pertama-tama suatu yang dihisab atasnya akan segala hamba itu akan solat. Dalam satu riwayat yang berbunyi, awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati min a'malihim as-salah. Mula-mula sekali yang akan disoal, akan ditanya di akhirat besok tentang seluruh amalan-amalan yang kita buat kat dunia ini. Daripada semua sekali, nanti dulu mula sekali soalan tentang solat. Tentang solat. Apabila didapatnya kurang, dikatakan telek oleh kamu, adakah baginya daripada yang sunat yang disempurnakan dengan dia akan sembahyang?
tengok-tengok ada kekurangan, ada cacat, ada cedera, kan? Maka dilihat kepada sembahyang sunat. Ada ke tak ada sunat? Maksudnya sunat rawatib. Ada ke tidak? Ada mah. Kita tampai. Mana-mana yang ada rompong, ada kekosongan, ada kerosakan dan sebagainya. Kan? Dan adalah rawatib itu terbahagi kepada dua bahagian. Bila tak ada, maka jadilah sembahyang itu dalam keadaan kekurangan. Kalau ada, kan, bagi elok balik sembahyang dia, yang fardu tadi yang ada kekurangan dan cedera. Tapi kalau tak ada, jadilah sembahyang itu dalam keadaan yang tidak sempurna. Rugilah kita. Ni peluang Allah Ta'ala bagi kita buat. Sembahyang sunat ni, kita tak boleh, bukan tak boleh. Boleh, tapi rasa tak larat. Kita boleh duduk. Tapi duduk di bawah. Kan? Jangan duduk atas kursi. Duduk di bawah. Sebab apa? Sebab bila kita tak boleh nak, tak mau berdiri, tapi pahala, tetap pahala tidak banyak. Kita dapat pahala separuh. Kan? Pasal apa? Pasal kita pilih duduk. Kan? Tapi sah sebab apa? Sebab sunat. Kan? Sunat. Jadi kalau qabliyah, tapi kalau qabliyah baru masuk surau, baru masuk masjid, qabliyah saat-saat yang duduk dah. Kan? Ikutlah kalau dia nak buat macam tu. Tapi sekali bila sembahyang fardu dia berdiri elok. Kan? Ba'diyah dia sembahyang duduk. Tapi duduk nak habang kata duduk bawah, bukan duduk atas kursi. Sebab bila duduk atas kursi, sekali sujud macam mana? Maka tak sempurna 7 anggota. Kecuali kalau orang yang ada uzur tertentu, itu cerita lain. Kan? Kaki masuk besi dan sebagainya, tak apalah, ada keperluan. Itu pun Allah Ta'ala tahu tentang diri dia. Boleh turun, saja dia tak mau turun. Dia kata dah masuk besi, aku akan duduk atas kursi sampai mati. Kan? Padahal dia boleh turun, maka sembahyang dia tidak sah. Benda ni jangan buat lebih kurang. Kan? Ni sembahyang sunat duduk atas kursi. Lepas tu cuma buat syarat macam dia uzur, padahal dia tak uzur. Hati-hatilah bab ni. Sebab apa? Sebab ada yang rajin sembahyang, yang kita bimbang solatnya tidak diterima Allah. Kan? Waktu sembahyang mai. Kat mana pun dia singgah. Nampak ada masjid, ada surau, dia singgah. Ceritanya tak pernah tinggal sembahyang, tapi sembahyang dia macam tu. Kan? Boleh duduk berdiri tak? Dia ambil kursi, dia parking sampai ke habis. Hati-hatilah benda tu. Kan? Akhir kita menyesal sungguh di akhirat besok. Pasal apa? Buka buku catatan amalan kita, tak ada rekod sembahyang. Sembahyang apa Allah Ta'ala terima macam tu. Kemudian, solat sunat rawatib itu terbahagi kepada dua. Yang kita dah sebut berkali-kali tadi, apa dia? Iaitu muakkad dan tidak muakkad. InsyaAllah kuliah saya yang akan datang kita akan bincang yang tu. Kan? Kita akan bincang pecahan kepada solat sunat rawatib. Muakkad dan satu lagi tidak muakkad. Yang kita dah sebut tadi, muakkad ada 10 dan tidak muakkad dia ada 12. Semua 22. InsyaAllah kita akan bincang kemudian atas tajuk tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Setakat itu sahaja. Yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sila kurang saya. Kita tangguh dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الذي لا يضر مع اسمه